نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Rabbi yasir wa a'in ya karim waftah bil haqq wa anta al-fattahul alim ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan mujiba ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan mubina. Alhamdulillahil wahidil jawadil wahidil qahhar الواحد الحنان والمنان الذي قد بعث محمدا خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته خير أمة مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله ربي وربك الله ربي وربك الله. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berada di dalam bulan Ramadan sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Seterusnya terima kasih diucapkan kepada panitia pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Bertam Perdana yang menganjurkan program ataupun rentetan daripada salah satu program Ihya Ramadan kita pada tahun 2021. Jadi hadirin hadirat mukminin mukminat anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ialah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang. Maksudnya kita yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dan kemudiannya boleh melalui bulan Ramadan. Boleh melalui bulan Ramadan adalah satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada nikmat iman, nikmat Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang terbesar, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita boleh berada di dalam bulan Ramadan. Allah panjangkan, Allah perkenankan doa kita. Ingat tak daripada mula-mula, bermula daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Kan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berilah berkat kepada kami, beri keberkatan kepada kami, ya Allah. Iaitu ya Allah, berkatkan kami, ya Allah, supaya kami ini boleh kami berkatkan kami di dalam bulan Rajab. Kita nak minta berkat dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Minta berkat dalam bulan Rajab, minta berkat dalam bulan Rajab.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian minta berkat dalam bulan Sya'ban pula. Minta berkat. Orang berkat minta, kita pun berkat minta. Kemudiannya wa balighna Ramadan. Apa dia? Wa qulu umrina. Minta supaya dipanjangkan umur kita sehingga sampai ke dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba Allah berkenan doa kita. Allah makbulkan doa kita. Kita boleh melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan. Bila sampai dalam bulan Ramadan, kita pun disambut dan menyambut akan Ramadan itu. Bila Ramadan itu, maksudnya kita disambut dan kita menyambut kedatangan Ramadan. Bila dah kita boleh berada dalam bulan Ramadan, sepatutnya kita menjadi hamba yang paling bersyukur daripada kalangan makhluk Allah. Sebab ada orang belum sempat pada hari terakhir, iaitu terakhir di hujung-hujung bulan Sya'ban, Allah ambil nyawa. Ada orang yang masuk sahaja Ramadan, sampai saja satu Ramadan, sempat masuk satu Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala ambil kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur, kita yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita dipanjangkan umur sehingga bertemu dalam bulan Ramadan, itu menandakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mendengar akan doa kita. Kita pun tak tahu di manakah penghujung kehidupan kita, berakhirnya penghidupan kita. Tetapi apabila kita dipanjangkan umur oleh Allah, berada di dalam bulan Ramadan, itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala mendengar akan rintihan dan doa kita. Jadi gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, iaitu Allah berikan kesempatan untuk berada bersama-sama sebagai tetamu Ramadan dan memeriahkan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada ayat Al-Quran yang kita dengar saban tahun, tiap-tiap tahun kita dengar dalam khutbah Jumaat, kita dengar dalam TV kita dengar, dalam radio kita dengar, kita buka dalam handphone kita, ditulis dan catatan-catatan, ditulis dalam kitab-kitab, diterangkan dalam buku-buku. Dan apabila buka Al-Quran, kita akan setiap kali kita baca surah Al-Baqarah, kita akan jumpa ayat ini. Jadi ayat ini Allah SWT masyhurkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya Allah panggil kita, Allah seru kita dengan panggilan yang baik. Allah Ta'ala seru kita dengan panggilan yang baik. Kalau kita orang paling lembut, kalau kita orang paling sopan, kalau kita orang paling beradab, Allah lebih beradab, Allah lebih sopan daripada makhluknya. Pada ketika Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Saya ingat kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan perkataan-perkataan yang elok, yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dari kematian, kewafatan ayahnya pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi dalam kandungan mak dia. Dan kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal ayah ni bila yang dia kenal ayah dia, salah seorang dia, Tok Wan dia, Abdul Muttalib. Kemudian bila Abdul Muttalib tak ada apa, yang dia kenal sebagai ayah dia ialah Abu Talib, pak menakan dia. Jadi Nabi SAW dia panggil dekat pak menakan dia, ya abati, wahai ayahku. Maksudnya walaupun pak menakan, tapi dia panggil dengan perkataan yang indah. Dia panggil perkataan yang memujuk, panggil perkataan yang menyebabkan kalau dengar tersentuh hati. Jadi dia panggil pak menakan dia dengan ya abati. Sama juga Nabi Ibrahim AS. Walaupun Nabi Ibrahim ni kita tahu ayah dia ini adalah seorang pembuat berhala. Berhala yang disembah di zaman Namrud, di bawah pemerintahan Namrud tu, berhala-berhala tu dibuat dan direka oleh ayah Nabi Ibrahim AS. Ada banyak berhala. Di antaranya 73 berhala yang pernah dimusnahkan oleh Nabi Ibrahim AS. Itu adalah antara berhala yang direka, yang dibuat hasil tangan kerja ayah dia. Walaupun ayah dia si pembuat berhala, walaupun ayah dia tidak beriman kepada Allah, Nabi Ibrahim AS, bila dia panggil ayah dia, apa dia panggil? Ya abati, wahai ayahku. Macam tu kita, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita dengan perkataan
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang beriman. Siapa mengaku beriman? Kita. Orang beriman yang pada at-tasdiqu wal itmi'nanu wa syahadatu was siyaqu. Makna ada lagi lah. Ada lagi ulama-ulama membahaskan makna tasdiq. At-tasdiqu bil qalbi, al-iqrar bil lisan, wal amalu bil jawarih. Itu berkaitan dengan iman. Jadi kita yang mengaku beriman kepada Allah ni, kita patut rasa beruntung sebab kita dipilih oleh Allah SWT untuk jadi orang yang beriman kepada Allah. Bayangkan daripada ramai-ramai manusia, 1.6 milion dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Salah seorangnya kita hari ini bukan takat diberi iman, tapi masih diberi nyawa dan peluang oleh Allah SWT untuk kita ini berada di atas muka bumi, untuk kita ini muhasabah diri kita, untuk kita ini melakukan perkara-perkara yang boleh menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, anak-anak yang dikasihi oleh Allah serta warga SKBP sekalian. Jadi Allah SWT sebut, wahai orang-orang yang beriman. Beriman tadi kita cerita dah apa dia? Iaitu at-tasdiq. Apa dia? Mengaku. Dengan apa? Wal itmi'nan wa syahadatu wasyaqu. Maksudnya berlaku dengan apa? Mengaku dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan secara pastinya, dengan yakinnya. Bila kita orang Islam, kita orang mengaku beriman, tak tunjuk bahawa kita betul-betul mengaku beriman kepada Allah. Bagaimanakah orang luar, orang yang bukan Islam, nak melihat bahawa Islam itu diyakini, dianuti oleh kita dan diyakini oleh kita. Jadi kita ikut Islam pun buat macam tak apa nak yakin dengan agama Islam, tak apa nak terima perintah Allah. Jadi macam mana orang lain, dia kata orang Islam sendiri pun tak terima pun sepenuhnya Islam. Kalau tak terima pun mengaku saja beriman, tak terima pun Islam sepenuhnya. Kita kena terima segala-galanya. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, masuklah kamu ke dalam Islam kaffah. Masuklah seluruhnya di dalam Islam. Semua bab kita duduk dalam Islam. Kutiba alaikumusiyam. Apa makna kutiba alaikumusiyam? Furida alaikumusiyam. Difardukan, diwajibkan puasa ke atas kita, orang yang beriman, orang yang taklif, itu orang Islam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah difardukan puasa kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kamu, sebelum kita lah. Jadi bila kita tengok ayat ni, rupanya kita mula faham puasa ni bukan kita saja yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan umat-umat dulu pun menerima syariat yang sama, itu mereka kena puasa. Cuma lebihnya kita apa dia? Allah himpunkan segala-galanya di dalam bulan Ramadan. Kita ni Allah bagi dekat kita kelebihan segala-galanya dalam bulan Ramadan. Tengoklah dalam bulan Ramadan ada apa? Bulan Ramadan, bulan bertuah. Bulan Ramadan, bulan bertuah. Macam mana jadi bertuah? Kita rasa tak? Kita kena rasa bertuah. Bertuahnya kita sebab kita dipilih dan diletakkan di dalam bulan Ramadan. Nah, ada orang duduk dalam bulan Ramadan tapi dia tak dipilih. Dia tak beriman kepada Allah. Nah, dia tak beriman kepada Allah tapi dia duduk dalam bulan Ramadan. Betul. Ada orang yang duduk dalam bulan Ramadan tapi dia adalah golongan fasik. Ada orang yang duduk dalam bulan Ramadan tapi dia adalah golongan orang yang munafik. Ada orang dia duduk dalam bulan Ramadan tapi dia orang yang fajir. Kita Allah pilih duduk dalam bulan Ramadan dan kita orang yang beriman kepada Allah. Maka apabila kita dipilih, itu yang disebutkan bulan Ramadan, bulan bertuah. Bertuah bagi orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dipanjangkan umur.
duduk dalam bulan Ramadan, boleh menghadapi Ramadan. Bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan Ramadan, bulan ibadah. Kita pun fikir, kalau Allah sayang, Allah suruh buat banyak-banyak ni. Dan kita tengok dah suruh puasa, makanan banyak dalam Malaysia ni. Lainlah di tempat-tempat lain tak ada makanan ni. Kita Malaysia makanan banyak. Jadi Allah suruh kita puasa. Kata sayang, macam kita sayang dekat anak kita. Kita sayang dekat mak kita, dekat ayah kita. Kita pergi mana-mana, kita beli makanan nak balik. Ataupun kita bawa keluarga pergi makan. Kalau ayah lah, dia sayang dekat anak, dia sayang dekat suami, dia sayang dekat isteri, dia bawa keluarga dia pergi makan, tanda sayang. Dan kita pun sama, bila buat birthday, buat apa? Buat makan-makan. Bila buat apa pun, buat kenduri, buat makan-makan. Dan tanda apa? Tanda sayang. Tanda nak bagi orang makan, tanda kita sayang suka. Tapi yang ni pelik. Allah kata Allah sayang kita, Allah pilih kita. Tapi kita tengok-tengok, kita ni disuruh tak bagi makan. Tak boleh makan. Nah, dalam bulan tu tak boleh makan. Dalam bulan tu dah tak boleh makan. Malam suruh buat ibadat banyak pula. Siang suruh baca Quran pula. Suruh zikir banyak-banyak pula. Kita macam tak apa kena. Jadi ustaz nak bagi contoh satu je. Kita semua boleh tengok. Contohnya dah. Ya, contohnya dah. Kita ni kamu lah, ustaz ambil contoh kamu lah. Kamu sebagai murid. Sebagai murid. Jadi kamu ni dalam kelas tu, cikgu selalu suruh kamu. Suruh ambil buku, suruh tolong cikgu, suruh bawa buku cikgu, lagi suruh pedam whiteboard, lagi suruh apa banyaknya. Sampai nak keluar kelas pun cikgu pesan, kamu tolong tengok lepas Ustaz. Kamu pun rasa macam tak selesa. Aku ni tolong cikgu ni bukan ada gaji, cikgu tak payah ada gaji. Ni aku buat semua benda hak cikgu buat ni, jadi gaji kena bahagi dengan aku lah. Nampak macam tu. Nampak macam beban, nampak macam dia suruh. Sikit-sikit suruh aku. Pasal apa suruh aku? Kan banyak lagi orang lain. Rupanya cikgu tadi ni jauh di sudut hati dia tu, dia kasih kepada murid tersebut. Bukan takat sekadar sebagai anak murid dia, dia kasih lebih daripada anak murid dia. Maksudnya dia rasa macam anak dia sendiri. Sebab itulah apa-apa dia suruh, dia bagi kepercayaan dan sebagainya. Mungkin murid tak nampak benda ni, tapi satu hari bila dah ditinggalkan sekolah, dia keluar daripada sekolah, dia pergi merantau ke tempat lain, dia pergi duduk di dunia lain, akan ada kenangan dan momen indah bersama guru yang dia kasih. Dan kemudian bila dia pula keluar pergi dengan tak sedapnya, disebabkan dia hormat guru dia, dia tolong guru dia, Allah permudahkan segala urusan dia. Kita tak nampak daripada sudut tu. Yang tu daripada sudut pelajar ataupun murid. Kita tengok pula bagi orang yang dewasa, yang bekerja lah contohnya. Dia kerja di satu tempat, pangkat tak besar mana, tinggi tak, Allah pula. Tapi bos ni suka suruh dia, sikit-sikit suruh dia. Sampai hak kerja driver pun dia yang kena buat. Jadi kena jadi driver bos. Walaupun bos ada driver, bos tak mau, bos mau dia. Kan, bos mau dia. Ataupun kita lah, bos suruh kita. Sampai suruh pergi kedai beli makanan pun dia suruh kita. Semua dia suruh kita. Kita jadi macam aku ni dah nak gaji tak banyak, mana kita kena buat semua benda. Jadi macam aku ni rasa macam jadi kuli lah. Satu hari tak lama selepas tu bos panggil. Kemudian bos pun ambil sampul, bos suar depan kita. Kita pun tanya, apa dia ni bos? Yang ni saya bagi dekat kamu, dekat awak, sebab di atas kerajinan awak. Sebab kamu rajin, sebab kamu taat, sebab kamu tak ada apa, kamu clear. Akhirnya di belakang ni duk lawan dah, duk maki bos dah. Kemudian dia kata, ini satu. Jadi orang lain pun dapat dah bonus, tapi yang ni saya bagi ekstra kepada kamu. Sebab kamu ni lain daripada orang lain. Sebab kamu ni rajin, kamu ni baik, kamu ni saya selesa dengan kamu. Kan? Kemudian ada satu surat lagi, dia bagi lagi satu surat. Surat ni surat apa pula? Buka-buka, rupanya dinaikkan pangkat. Pada pangkat yang lebih baik daripada pangkat yang ada pada ketika tu. Masa tu rasa apa? Rasa Allah ada hikmah rupanya. Di sebalik aku duk kena suruh, aku duk kena hentam, aku duk, rupanya bos ni nak angkat aku naik pangkat. Rupanya dia dah bagi aku buat semua benda. Jadi kalau aku jadi bos, aku dah tahu apa yang aku perlu buat. Macam tu kita ni duk marah. Apalah, kena puasa pula, makanan belakang, kena semayang, kena zikir, kena baca Quran, kena bangkit qiyamul lail, kena cari Lailatul Qadar. Rasa macam letih dah. Mai Ramadan ni rasa letih sangat, dah tak makan.
roh pun letih, jasad pun letih. Tapi kena buat ibadat pula banyak-banyak. Macam mana ni? Jadi kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala nak khabarkan kepada kita. Kalau kita teliti betul-betul ayat ni, bila Allah kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sama. Seperti mana telah kami perintahkan kepada umat-umat yang terdahulu. Umat dulu pun Allah suruh, kita pun Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Tapi ada beza dia. Ada beza tahu mana? Kita Allah Subhanahu Wa Taala suruh, depa pun Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak khususkan seperti mana Allah khususkan kita Ramadan. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala khususkan malam Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada mana-mana umat sebelum ni. Yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan kepada kita bulan ini sebagai bulan yang disebut sebagai bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita Allah bagi khusus nama dia bulan umat Nabi Muhammad. Sampai tahu tu Allah bagi kat kita khusus. Jadi sebenar-benarnya kalau kita kaji, kita tengok rupa-rupanya Allah Azza wa Jalla nak mengangkat darjat kita esok di akhirat. Esok ni bila bangkit di akhirat, kita akan diangkat darjat. Kita akan diberikan keutamaan daripada umat-umat yang lain. Disebabkan apa? Dihimpunkan segala macam amal yang dipersuruh kita. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat yang suruh kita buat yang ni. Rupanya ada sebab dia, ada hikmah dia. Allah nak angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang dia buat apa sahaja perintah Allah. Jadi umat-umat lain tidak boleh lagi mempertikaikan kemampuan kita, mempertikaikan ibadah kita, mempertikaikan penerimaan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi ayat ini yang saban tahun kita baca, mudah-mudahan kali ini bila kita baca, Allah rupanya ayat ini besar kegunaan dia. Rupanya ayat ini Allah nak abang, Allah nak tunjukkan tanda kasih dia. Bukan tanda Allah nak hukum kita, nak seksa kita, tak bagi kita makan. Allah nak tunjukkan tanda kasih dia sebab Allah abang, aku bagi dekat hampa fardu puasa, aku pernah bagi dekat orang-orang dulu. Tapi ada beza dia. Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat darjat kita esok. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ataupun moga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa dia takwa? Dengan kita puasa, dengan kita patuh kepada Allah, dengan kita ingat perintah Allah. Jadi kita ni jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni tempatnya di mana? Di syurga. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa atas dunia ni apa dia? Fi'alul wajibat wa tarkil muharramat. Bi fi'alil wajibat wa tarkil muharramat. Itu orang yang bertakwa itu ialah orang yang melakukan perkara-perkara yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah. Betul? Dan kemudiannya wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kadang ada orang dia buat benda takwa saja, tapi benda yang Allah haramkan, Allah haramkan dia tak tegah. Dia buat tak tahu saja, tak boleh jadi. Ada orang dia buat benda takwa, benda-benda haram dia tinggal, benda haram dia tinggal, dan dia buat benda takwa. Itu baru betul. Ada orang yang benda-benda haram tak tinggal, takwa pun buat, benda-benda baik pun buat, itu tak nama takwa lagi. Dia buat benda-benda Allah perintah, dan dia buat benda-benda Allah larang. Dua-dua dia buat pun tak boleh. Ada juga dia tak buat dua-dua. Hak Allah perintah pun tak buat, benda buruk pun tak buat. Benda buruk pun tak buat. Tapi kalau ingkar arahan Allah, tanda kita buat dosa. Kan? Bila Allah suruh semayang, dia tak semayang. Kira ingkar arahan Allah, ingkar perintah Allah lah. Walaupun nampak sudut-sudut, dia ni tak apa, semayang pun tak, kacau orang pun tak, dia ni tak apa. Dia ni curi hak orang pun tak, dia ambil benda orang, nak ambil dia pun tak. Macam tu. Jadi betul lah ada orang passion tu. Jadi kita mengaku beriman kepada Allah, jadilah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita tentang kita kena faham yang kita dipilih oleh Allah supaya untuk diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz nak fikir lebih jauh lagi, iaitu kita nak sampai kepada peristiwa ataupun dipanggil nuzulul Quran. Itu nuzulul Quran ataupun peristiwa tentang datang Al-Quran ataupun diturunkan Al-Quran kepada kita.
Al-Quran diturunkan kepada kita, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana umat-umat yang terdahulu yang Allah SWT turunkan kitab-kitab yang daripada mereka, antaranya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan risalah ataupun suhuf yang Allah SWT turunkan kepada nabi-nabi dan utusan-utusan Allah SWT. Jadi peristiwa yang berlaku di dalam bulan Ramadan itu, yang kita semua tahu bahawa pada tanggal 17 Ramadan tiap-tiap tahun di dalam bulan Ramadan, diadakan sambutan nuzulul Quran. Diadakan sambutan nuzulul Quran. Maksudnya bila tentang peristiwa nuzul Quran ini adalah peristiwa besar. Sebab di samping diturunkan Al-Quran, diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu nikmat besar. Dan kemudian yang keduanya, diturunkan Al-Quran, itu adalah nikmat yang besar. Maksudnya dua-dua ni. Jadi Allah perintahkan, Allah turunkan Al-Quran, kena ada orang yang akan menerangkan Al-Quran. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah SWT jadikan untuk menerangkan Al-Quran, menjadi pemimpin kepada kita, memberi taujihat kepada kita, memberi kefahaman kepada kita apa yang dikehendaki oleh Allah menurut Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada tadi ini, nasyid tadi, bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Al-Quran, dan Lailatul Qadar. Habis nasyid itu. Jadi Ustaz sebut satu nasyid tanpa tengok. Kita semua boleh tengok. Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Al-Quran, bulan Lailatul Qadar. Ni kita masuk dalam bulan Al-Quran dan bulan Lailatul Qadar, insya-Allah. Dalam bulan Al-Quran itu kita tahu diturunkan Al-Quran, dan seronoknya kita bukan takat diturunkan Al-Quran, diturunkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Al-Quran itu diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Dan kalau sekiranya kita tengoklah peristiwa Rasulullah menerima Al-Quran, Rasulullah menerima Al-Quran. Mari tengok. Jadi apabila Nabi ini meningkat ataupun hampir usia Nabi ke usia 40 tahun, usia 40 tahun ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz tak mau hurailah panjang, kalau hurai lagi usia 40 tahun ni dipanggil, orang umur 40 ni dipanggil syekhun. Syekhun ni dah jadi kategori masuk nak jadi orang tua. Orang tua macam mana? Bukan orang tua berjalan nak mati tak larat tu. Masuk orang tua ni orang yang dah matang fikiran dia, orang yang dah elok buat keputusan dia. Sepatutnya dia buat apa-apa pun semua dalam keadaan matang, dalam keadaan elok, dalam keadaan sejahtera jawapan dia. Jadi kemudiannya apabila Nabi SAW meningkat ke umur 40 tahun, Nabi SAW mula daripada awal lagi Nabi rasa serabut dengan masyarakat Mekah yang hidup dengan berzina, minum arak siang malam, penanya orang ni, ambil orang ni. Jadi hidup dalam keadaan maksiat, bergaduh dengan kawan ni, bergaduh dengan kawan ni. Jadi Nabi SAW tak suka dan tak terlibat dengan perkara itu. Mereka dia seorang Rasul. Dan baginda Nabi SAW kemudian ambil keputusan untuk Nabi ini berkhulwah ataupun menyendiri di satu, nama dia Gua Hira. Gua Hira. Jangan duk tukar bubuh nama Gua Niah ke Gua mana-mana ke. Sebab Nabi di Gua mana? Gua Hira. Jangan duk buat tukar. Mentang-mentang kita duduk kat Malaysia, kita bubuh tukar Gua lain. Gua Kelam ke, tak boleh. Jawapan dia adalah Gua Hira. Bila orang tanya kita, di manakah Nabi berkhulwah? Di Gua Hira. Nabi menyendiri di mana? Di Gua Hira. Nabi pun pergilah ke Gua Hira. Bila baginda Nabi SAW pergi ke Gua Hira,
Jadi hari demi hari Nabi pergi di sana, dan kemudian Nabi beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syaki-baki agama Hanif, agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, orang tanya juga Nabi ibadat ke mana? Ibadat Nabi ni Nabi tinggal, Nabi ikut agama Hanif. Nabi tak ikut sembahyang berhala ni. Tapi Nabi ikut agama Hanif, agama syaki-baki, agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS, yang masih ada lagi syaki-baki, nah, yang diamalkan oleh masyarakat pada ketika itu. Jadi seterusnya anak-anak yang dikasihi oleh Allah serta warga SKBP sekalian. Jadi Nabi SAW pada satu hari didatangilah oleh Jibril. Didatangi oleh Jibril. Jibril mai. Dia buat apa? Jibril mai kemudiannya peluk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mai peluk Nabi. Kan? Kata dekat Nabi, peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra, Nabi tercengang-cengang. Nabi tak tahu baca. Ada orang kata nak jadi Nabi lagu mana, tak tahu baca ni. Sebenarnya Allah sengaja menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh membaca. Sebab apa? Supaya apabila Al-Quran itu yang akan dibawa oleh Nabi nanti, yang akan dibacakan oleh Nabi nanti, yang akan Nabi SAW sebarkan nanti, tidak boleh dijadikan sebagai dalil ataupun pertuduhan kepada Nabi SAW bahawa Al-Quran itu dicedok, direka, di-copy paste, ditulis semula oleh Nabi SAW, diambil daripada kitab-kitab yang dulu. Jadi tak boleh, orang nak tuduh Nabi tak boleh. Tak boleh. Jadi macam itulah. Tak boleh nak dituduh, tak boleh nak dituduh kepada Nabi SAW bahawa Al-Quran itu diciplak, Al-Quran itu bahawa direka-reka oleh Nabi SAW. Itu antara hikmah dah. Dan menjadi kepada orang dulu ni tak boleh menulis, tak boleh baca, itu biasa di zaman tu. Dan bukannya bila tak boleh menulis, tak boleh membaca, ataupun apabila pandai menulis, pandai membaca, itu sebagai kayu ukur ataupun KPI lah disebut zaman ni, ataupun tanda bahawa satu orang itu bila dia boleh membaca menulis di zaman tu dia orang cerdik dah. Tak semestinya. Tak semestinya. Tak semestinya orang tu dia pandai menulis, pandai baca, dia orang pandai, orang cerdik. Tak macam zaman kita dia ukur macam tu. Ukur siapa boleh baca, siapa boleh menulis, dia kategori orang pandai. Siapa tak boleh menulis, siapa tak boleh baca, dia kategori orang bodoh. Tapi tak, sebenarnya cuba kita kaji tengok. Ini bukan kata lepas ni kamu tu saya belajar menulis, tu saya belajar membaca, tapi nak abang kata supaya kita ni buka minda kita dan kita boleh melihat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi. Jadi kita tengok orang dulu, memang ada yang tak boleh membaca, tak boleh menulis, tapi perasaan kita tengok rumah-rumah dulu, ada ukiran yang cantik-cantik, ada seni bina yang cantik. Kita fikir macam mana mereka nak buat naik bangunan ni, macam mana mereka nak buat naik jadi bangunan ni, jadi bangunan kayu dulu ni nak buat, orang hari ni pun tak mampu buat macam mana binaan-binaan dulu. Jadi tak semestinya membaca tu jadi tanda kata dia tu cerdik. Lepas tu balik kepada Nabi SAW. Allah SWT nak abang kata baginda Rasulullah SAW, walaupun tak boleh membaca, tapi baginda adalah satu orang yang cerdik, satu orang yang brilliant, yang pintar, yang Allah SWT bagi kebijaksanaan kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi-nabi dan Rasul tak ada yang safih, tak ada yang ta'ati, tak ada yang bodoh, tapi Nabi-nabi dan Rasul ada orang yang bijak-bijak yang Allah SWT bagi jadi daripada kalangan makhluk Allah SWT. Jadi Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Jibril peluk Nabi. Kemudian Jibril kata, Iqra. Nabi kata, ma ana biqari'in. Kemudiannya Jibril peluk lagi kuat lagi kali kedua. Iqra. Nabi kata ma ana biqari'in. Nabi dipeluk lagi oleh Jibril kali ketiga, kuat lagi. Nabi kata ma ana biqari'in. Bila Jibril kata Iqra, Nabi kata ma ana biqari'. Aku tak boleh baca, aku tak tahu baca. Dan kemudiannya Jibril pun bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ila akhir ayat surah. Jadi dibacakan ayat itu kepada Nabi. Nabi pun tercengang-cengang, apa benda ni? Sebenarnya yang datang kepada
Nabi SAW. Nabi pun balik dalam keadaan terketak-ketak takut. Sebab lepas tu bila keluar, Nabi nampak pula di permukaan gua tu, nampak Jibril tunjukkan rupanya yang sebenar. Jibril ni ada riwayat kata dia tunjuk rupa yang sebenar ni dekat Nabi lebih kurang 2 kali atau 3 kali. Ada kata 2 kali, ada kata 3 kali. Kali pertama ketika wahyu itu, ketika diturunkan wahyu itu, dan selepas tu Allah SWT perlihatkan dengan izin Allah Jibril alaihissalam musak naik atas. Maka dengan sayap apa semua, baginda Rasulullah tengok terkejut pada ketika tu. Balik Rasulullah dalam keadaan terketak-ketak menggigil. Kemudian dia ni diselimutkan tubuh dia oleh isterinya. Isteri dia ambil kain selimutkan tubuh Nabi SAW dan tenangkan Nabi SAW. Ada riwayat pula menceritakan bahawa Sayyidatina Khadijah pada ketika itu, cara dia menenangkan Rasulullah ialah dia memeluk baginda Rasulullah SAW. Macam kita lah, kita pun sama lah. Kita ni ada anak, kalau anak takut kita buat apa? Mai dekat ibu, mai dekat mama peluk. Sama juga lah. Kita menatang kucing kah? Kucing takut, kita ambil, kita buat apa? Kita peluk kucing. Kita peluk kucing. Suami isteri pun sama juga. Kalau suami takut, isteri peluk. Kalau isteri takut, suami peluk pula. Tentu. Dia kena lagu tu. Jangan suami takut, isteri kita takut, kita pergi duduk peluk isteri orang. Tak boleh. Isteri kita yang takut, kita pergi duduk peluk kawan lain. Suami kita yang takut, kita dah pergi duduk peluk kawan lain. Macam tu tak boleh. Jadi kita buat macam mana yang dianjurkan, yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditenangkan oleh Siti Aisyah, dan kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibawa oleh Siti Aisyah pula, Siti Khadijah. Siti Khadijah kemudian membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ni? Waraqah bin Naufal ini adalah satu orang pendeta, ataupun dipanggil ahli kitab. Dalam keadaan masyarakat bercendaru semua dengan puak jahiliah ni, tapi Waraqah bin Naufal ni dia orang yang educated, boleh membaca, boleh menulis. Jadi dia sempat menulis daripada kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil dan kitab-kitab suhuf-suhuf yang terdahulu. Jadi dia himpun. Jadi dia tahu, dia kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berjumpa dengan Waraqah, kemudian diceritakan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk isteri dia, maka kata Waraqah, sebenarnya yang datang kepada kamu itu ialah namus. Apa dia namus? Namus ni kalau ikut makhluk yang bersayap. Ada kata nyamuk, kan? Nyamuk, nama macam nyamuk, makhluk yang bersayap. Jadi namus ni maknanya ialah nyamuk ataupun makhluk yang bersayap. Jadi kata Waraqah, tiap-tiap orang yang jadi Nabi semuanya pernah didatangi oleh namus. Siapa namus ni? Itu Jibril alaihissalam. Didatangi oleh Jibril, dan kemudian Jibril alaihissalam akan datang beberapa kali semasa hayat Nabi-Nabi tersebut, Nabi-Nabi Allah, dan kemudiannya dia akan menyampaikan wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apabila nak diangkat menjadi nabi dan rasul, melalui perantaraan diturunkan Jibril, diperintahkan kepada Jibril yang malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang mereka ini la ya'sunallah, malaikat yang tidak maksiat kepada Allah, malaikat yang sentiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat ni mai dah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh Waraqah, dan berkata Waraqah, Muhammad, kamu akan diangkat menjadi pemimpin ataupun menjadi seorang Nabi dan Rasul utusan Allah. Kamu akan dicabar, kamu akan diuji oleh Allah, dengan kamu akan dihalau, diusir oleh kaum kamu sendiri. Kemudian berkatalah Khadijah, dia kata, bukankah Muhammad ni satu orang yang baik, yang dipanggil Al-Amin, yang terpercaya daripada kalangan kami, orang yang soleh, orang yang amanah, orang yang baik, orang yang cakap dia elok, semua orang suka dekat dia.
No? Dan sebenarnya macam tu. Dan sebenarnya Nabi SAW ni, bila orang tengok dia, semua teringin nak bagi kahwin anak mereka dengan Nabi SAW. Sebab indahnya percakapan Nabi, indahnya cakap Nabi. Nabi SAW bila berjalan, Nabi tak langkah panjang-panjang. Ini sunnah sikit lah. Sunnah Rasulullah. Macam mana berjalan Nabi? Nabi berjalan, Nabi tak langkah panjang-panjang. Panjang tak. Nabi langkah sikit saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi itu dilipat bila Nabi berjalan. Nabi berjalan, ada seketika sahabat nak cuba potong Nabi SAW, tapi tak boleh potong Nabi. Itu mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi. Kalau sekiranya satu orang yang kita tengok segak, cantik apa semua, tapi apabila berdiri dihadap di tepi baginda Rasulullah, nescaya Rasulullah itu sangat indah rupa parah dia. Kalau sekiranya satu orang yang senyuman dia manis, senyuman manis dah, no? Senyum manis, bila dia senyum manis, orang suka senyuman dia. Tapi baginda Rasulullah, andai kata ketika dia tersenyum, baginda Rasulullah tersenyum, semua orang akan rindu senyuman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang pandai bercakap, berkata-kata, berkhutbah, menyampaikan apa-apa ucapan dan sebagainya, kalau sekiranya ucapan itu diucapkan oleh baginda Rasulullah, tidak ada ucapan yang lebih sedap didengar, lebih sedap bahasanya, lebih sedap gaya percakapannya daripada percakapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak lagi lah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan takat disenangi oleh masyarakat, dia juga disenangi oleh Jibril. Jibril pun suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Waraqah bin Nawfal kata, kalaulah sekiranya aku ini ada pada ketika kamu diangkat menjadi rasul, pada ketika itu kamu diangkat, pada ketika itu dan kamu akan diusir, maka aku akan pertahankan kamu. Aku akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh kamu, sebab telah dicatatkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi tak lama lepas tu Waraqah bin Nawfal dah tua dah masa tu, dia pun meninggal dunia. Di sini kita nak tengok pula satu sudut. Kita duk cerita tentang penurunan Al-Quran. Ada orang bertengkar dengan kita, Ustaz, bukankah Quran turun pada malam Lailatul Qadar? Ya. Malam Lailatul Qadar kan 10 malam yang terakhir. Ya. Ada ulama kata 10 malam terakhir. Ni yang hak 17 Ramadan ni macam mana pula kata turun Al-Quran 17 Ramadan? Nampak macam bercanggah. Tak bercanggah sebenarnya. Tak bercanggah sebenarnya. Kita yang rasa macam bercanggah. Ada kata Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan. Ada soalan ni. Ada orang tanya kita. Ada kata Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Ada kata Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam 17 Ramadan pun ada ayat Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu azim. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat 185 tentang apa? Tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran jadi petunjuk kepada manusia dan diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Ni mai mana pula ni? Yang hak kata Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ada dalil Quran dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ila akhir ayat surah Al-Quran. Jadi bila sebut macam bercanggah, dah sebenarnya macam ni. Disyarahkan, diterangkan oleh para ulama supaya kita ni tidak berselisih dan kita tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Jadi ulama menerangkan bahawa, mengatakan bahawasanya diturunkan Al-Quran itu seluruhnya daripada Allah ke mana? Ke Lauh Mahfuz. Al-Quran diletakkan di Lauh Mahfuz. Karena di Lauh Mahfuz ni tempat apa? Di Lauh Mahfuz ni disebutkan Kitabim Mubin, Ummul Kitab, Kitabim Maknun. Di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni ada satu tempat yang dicatatkan segala apa yang berlaku atas muka bumi. Contohnya macam sekarang ni. Sekarang kita dengan program Ihya Ramadan dan sedang kita dengar tazkirah ataupun ceramah berkaitan dengan nuzulul Quran. Sebenarnya telah ada catatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada catatan di mana? Kitabim Mubin.
Di mana? Kitabim maknun. Telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tu Kitabim maknun. Nah, maksudnya semua yang berlaku ataupun semuanya di situ adalah pusat pentadbiran, dan kemudiannya segala apa dicatatkan, dituliskan oleh kalam. Itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semua makhluk ma siwa Allah. Nah, selain daripada itu semua makhluk. Nah, ma siwa Allah tak ada yang sama dengan Allah, semuanya makhluk. Jadi kalam ni pun duk apa? Duk tulis. Krek tulis. Nah, krek bunyi catatan ni. Duk tulis di atas tu. Jadi Al-Quran diturunkan dan disimpan di Lauh Mahfuz. Dan kemudiannya dibawa turun ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Allah turunkan Al-Quran itu sampai ke Baitul Izzah. Diturunkan Al-Quran sampai tu. Dan itu pada bila? Pada malam Lailatul Qadar. Nah, ada ulama kata inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu bermaksud Al-Quran itu dibawa turun daripada Lauh Mahfuz. Seketui turun mai di mana? Mai ke Baitul Izzah. Apa dia Baitul Izzah? Baitul Izzah itu ialah di langit dunia ni. Mai turun di bawah langit dunia ni. Dan kemudiannya yang hak tanggal 17 Ramadan tu macam mana pula? Kan yang 17 Ramadan kata Al-Quran diturunkan, kata mana Lailatul Qadar. Hak ni wa mai tentang syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Itu pada tanggal 17 Ramadan. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya diturunkan pada Ramadan itu ialah yang pada tanggal 17 Ramadan. Lepas semua tu ialah diturunkan secara beransur-ansur, sikit diturunkan Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyiduna Jibril alaihi salam. Jadi anak-anak warga SKBP yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, itu antara sejarah tentang penurunan Al-Quran. Banyaklah lagi. Kalau nak cerita tahap-tahap penurunan ni banyak, kita boleh perincikan. Cuma sekadar tu untuk kita ambil tahu dan kita ambil sebagai untuk kita memahami tentang Al-Quran itu, macam mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dinamakan malam nuzulul Quran ataupun hari nuzulul Quran, bulan turunnya Al-Quran, rasanya boleh jelas dan kita boleh faham dah yang dinamakannya sebagai Al-Quran itu. Dan kemudiannya jadi apabila kita melihat Al-Quran itu telah Allah SWT turunkan dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula ataupun mengkhabarkan kepada kita tentang kelebihan Al-Quran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila Sayyidina Ali dengar cerita tentang di akhir zaman ini akan berlakunya huru-hara, akan berlakunya fitnah, akan berlakunya bermacam-macam ujian, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah kami nak menghadapi fitnah di akhir zaman ini ya Rasulullah? Kita macam mana kita nak hadapi?" Ini panduan yang kita boleh ambil. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali," dia kata, "bi kitabillah." Berpeganglah kamu dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Naba'u ma qablakum, padanya itu terdapat berita sebelum kita ni ada kisah Nabi-Nabi dulu, kisah macam mana beriman orang dulu, macam mana orang yang tak beriman kepada Allah, macam mana kisah Namrud, macam mana kisah Fir'aun, macam mana kisah Nabi Adam alaihi salam. Jadi semua ada dan diceritakan. Naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Al-Quran sebagai kitab dasar. Khabaru ma ba'dakum. Al-Quran Allah hantar mai dekat kita. Khabaru ma ba'dakum. Dia akan khabarkan perkara hak yang tak mai lagi. Hak tak mai lagi kita tahu tak? Tak tahu. Ahli sains tahu tak? Tak tahu. Ahli matematik tahu tak? Tak tahu. Ahli ekologi tahu tak? Tak tahu. Pakar ni tahu tak? Tak tahu. Tak ada siapa tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Quran. Wa khabaru ma ba'dakum, macam mana cerita alam barzakh dikhabarkan melalui Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita mahsyar diceritakan oleh Al-Quran. Cerita syurga dan neraka diceritakan oleh Al-Quran dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai
penguat kepada kitab dasar, iaitu Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Jadi anak-anak warga SKBP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan tentang kelebihan Al-Quran. Wa hukmu ma bainakum, kata Nabi SAW, kalau sekiranya berlaku perselisihan, berlaku pergaduhan di antara kamu, maka gunakan Al-Quran sebagai pengadil, Al-Quran sebagai penyelesai. Walaysa bil hazl, dan tidak ada keraguan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Kita kena yakin dengan Al-Quran. Kita pun tahu bila kita pegang Quran, sebenarnya jauh daripada sudut hati kita, kita yakin semua kandungan Al-Quran itu sahih. Kan? Pasal nak bila kita pegang mushaf, pegang mushaf, kita rasa apa? Kita yakin kesemua dalam Al-Quran itu sahih. Kesemua dalam Al-Quran itu sah. Allah bagi rasa tu kepada setiap orang yang beriman kepada Allah, sehingga kan kisah Sayyidina Umar masuk Islam. Ni nak abang kata mukjizat Al-Quran bukan dulu sampai kiamat. Yang mukjizat Al-Quran ni kan, Sayyidina Umar Al-Khattab yang belum Islam, sebelum tu dengar Al-Quran, dia rasa benarnya Al-Quran. Dia rasa ada kebenaran kepada ayat-ayat Al-Quran itu. Itu tanda kata Al-Quran tu orang yang tak beriman pada ketika tu. Sayyidina Umar tidak beriman kepada Allah. Tapi bahkanlah kita yang beriman kepada Allah, kita pegang Al-Quran. Sebab itulah Nabi SAW kata, an-nazru ila al-Quran ibadah. Melihat kepada Al-Quran itu ibadah. Menyentuh mushaf itu ibadah. Melihat kepada Al-Quran itu ibadah. Dan kemudian kita tengok sikit kelebihan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia ialah bukan orang hak raja hebat-hebat, pangkat besar, gaji besar, umur besar dah. Bukan orang yang hak masuk dapat PhD 5-16 kali, itu orang hebat dah. Orang yang hebat, yang mulia ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang belajar Al-Quran. Dia mengaji, belajar Quran. Mendalami ilmu Al-Quran, mendalami ilmu tafsir, ilmu fawasil, ilmu tajwid, ilmu tarikh Al-Quran, ulum Al-Quran, ayat-ayat ahkam, kemudiannya kitab tafsir Al-Quran. Dia mengaji semua benda sehingga dia reti, dia faham isi kandungan Al-Quran itu. Wa 'allamahu, dan kemudian ajak pula kepada orang lain. Itulah pekerjaan yang terbaik, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam